Assalamualaikum, apa khabar semua? Mulakan bismillahirrahmanirrahim dan selamat petang kepada yang bukan beragama Islam, yang tengah bekerja teruskan bekerja, yang tengah memandu berhati-hati di jalan raya, yang tengah makan teruskan makan anda, pastikan anda sampai ke rumah dengan selamat, family di rumah menanti anda. Okey, Kak Izzah mulakan nak share hari ini ataupun Kak Izzah nak sembah santai hari ini, tajuk yang agak best, alhamdulillah. Sebelum tu Kak Izzah Kak Izzah nak beritahu dulu, Kak Izzah daripada Izzah Mak Ali House Setiawan di Setiawan Perak, di sebelah Konsil, dan Kak Izzah ada cawangan di Seri Iskandar. Okay. Dan hari ni Kak Izzah nak sembah santai tentang masalah gastrik, gastrik sahaja. Okey. Okey, kemudian Kak Izzah dan kepada Kak Izzah boleh diagnos tapak tangan anda dan anda akan happy apabila masalah anda dapat diselesaikan. Okey, dengan pemakanan yang bernutrisi tinggi dan berkhasiat. Okey. Okey, apa Kak Izzah nak share hari ni, nak sembang-sembang hari ni, tapi mungkin Kak Izzah tak ambil masa lama sebab Kak Izzah hari ni tak berapa nasihat semua. Dan baru habis kelas juga tadi. So Kak Izzah nak share tentang gastrik. Ramai di antara kita yang ada masalah gastrik tau. Kebanyakan yang datang jumpa Kak Izzah, mereka ada masalah gastrik tetapi mereka tak tahu yang mereka ada gastrik. Cuma mereka ada cakap selalu perut berangin lah, selalu makan rasa cepat kenyang, mual-mual, kadang-kadang rasa menyucuk-nyucuk. Dia orang cakap macam tu Kak Izzah. Tapi sebenarnya punca tu dia orang dah dapat, tapi dia orang tak tahu yang mereka ni ada gastrik. Dia orang dah cakap dah, kembung, makan nak muntah, mual, bila makan sikit perut kenyang, mengah. Dia dah beritahu dah masalah, tapi dia orang tak tahu yang mereka ni ada gastrik sebenarnya. Tapi kita nak share hari ni macam manalah kita nak tahu kita ni ada masalah gastrik. Okey, Kak Izzah akan beritahu simptom-simptom dia, dan macam mana kita nak atasi, macam mana kita nak rawat, macam mana kita nak sihat seperti dahulu kala, seperti muda-muda dulu ya. Okey, sebenarnya pemakanan ni sangat penting. Jadi orang yang ada masalah gastrik tak boleh kenyang sangat, tak boleh lapar sangat. Jadi kena ambil berat tentang masalah gastrik, terutama sekali masalah usus. Okey. Jadi kemudian Kak Izzah boleh tahu orang tu, seseorang tu ada masalah gastrik ke tidak. Itulah Kak Izzah boleh tahu dengan hanya tengok tapak tangan sahaja. Okey. Okey. Secara ringkasnya Kak Izzah nak share, nak tahu seseorang tu ada gastrik ke tak, ataupun anda nak tahu anda ada masalah gastrik ke tidak. Maksudnya melalui tapak tangan sahaja. Dan kelebihan Kak Izzah tahu setiap jari kita ni dia peranan dia untuk apa. Ibu untuk apa, jari tunjuk untuk apa, jari tengah untuk apa, jari kelingking, jari manis untuk apa, dan jari anak untuk apa, apa fungsi dia. Okey. Jadi kalau anda nak yang Kak Izzah bantu, apa masalah anda, nak Kak Izzah bantu, anda ada gastrik ke tidak, ada kolesterol ke tidak, ada angin ke tidak, ada toksin ke tidak, insyaAllah Kak Izzah boleh bantu anda dengan cara anda kena hantar tapak tangan anda, dua-dua belah tapak tangan dengan clear, dengan jelas. Pastikan depan belakang, dan juga mesti ada nama, umur, alamat, pekerjaan dan berat badan. Itu paling penting. So kalau dapat benda tu, insyaAllah Kak Izzah boleh bantu walaupun anda berada di mana sahaja. Ya. Okey. Jadi kita berbalik kepada tajuk Kak Izzah hari ni, gastrik. Okey. Sebab orang-orang muda sekarang ni banyak ada masalah gastrik, masalah angin dalam badan. Angin gastrik sebenarnya benda sama je. Benda sama je. Jadi anda mungkin tak tahu, orang kata peringkat awal, peringkat pertengahan, peringkat kronik. Jadi Kak Izzah nak share sikit ya. Peringkat awal gastrik macam mana, peringkat pertengahan berat macam mana, peringkat ulcer dah sampai ke mana, macam mana. Jadi Kak Izzah nak share lah. Jadi Kak Izzah harap kongsian Kak Izzah ni, bila anda tengok, anda dengar, tolong share pada kawan-kawan anda di luar sana. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita boleh share manfaat dia lah ya. Okey. Melalui tapak tangan sebenarnya gastrik adalah kita boleh tengok melalui jari ibu ya. Jari ibu adalah bahagian usus besar, dan masalah gastrik pun boleh tengok bahagian sini ibu. Okey. Ibu jari kita. Okey, ibu jari kita. Jadi kat sinilah main peranannya gastrik seseorang di tahap mana. Maksudnya
Kak Izzah boleh tahu gesiknya peringkat awal ataupun peringkat dah teruk. Tapi ada yang ramai jumpa Kak Izzah dah teruk lah, macam dah keluar masuk hospital. Kadang-kadang dalam sebulan tu 3 kali, kadang-kadang tiap bulan. Jadi memang susah lah ya kalau kita asyik keluar masuk hospital. Sebab apa? Mengganggu pada pekerjaan kita, mengganggu urusan suami kita, kadang-kadang suami atau isteri kita, mengganggu urusan anak-anak kita, dan kita menyusahkan orang, dan kita menyusahkan pada diri kita sendiri juga. Jadi kalau boleh kita nak sihat seperti muda-muda dulu, seperti dulu-dulu ya. Jadi gastrik ni sebenarnya boleh rawat, insya-Allah. Yakinlah, kita berikhtiar. Selama ini kita berserah kepada Allah dan berdoa. Okey. Jadi melalui tapak ibu jari kita ni adalah peranan ataupun berfungsi untuk usus kita. Jadi untuk gastrik pun melalui dekat sini jugalah. Jadi macam Kak Izzah cakap tadi, nak Kak Izzah bantu anda ada gastrik ke tak, boleh WhatsApp Kak Izzah. Okey. Jadi Kak Izzah nak beritahu gastrik ni ada 3. Gastrik ada 3 bahagian. Angin pun ada 3 bahagian. Jadi banyaklah. Sebelum nak jadi gastrik tu, kemungkinan kita akan jadi berangin dulu. So Kak Izzah nak ceritakan sikit tentang angin-angin yang menyerang kita ni, menyerang sesiapa sahaja. Dia tak kira tua, muda, kecil, besar, dia akan menyerang je. Tetapi yang tak bestnya kalau dia menyerang anak-anak kita. Sebab apa? Muda-muda lagi dah serang gastrik. Kesian tak? Kesian lah. Sebab kecil-kecil dah sakit, kecil-kecil lagi dah masuk hospital, kesian. Jadi kalau boleh kita cuba bantu diri kita, anak kita dan family kita ya. So angin jangan main-main. Ada orang kata angin adalah biasalah angin. Nanti baiklah tu. Kadang-kadang ada yang sampai ada sampai orang tu sedawa je tak habis-habis. Ada juga. Jadi gastrik ni, angin ni memanglah baru-baru tu okey, tetapi lama-lama kalau kita tak jaga, salah makan sikit, dah berangin. Salah makan dah berangin. Jadi orang kata rugilah kita. Muda lagi dah ada masalah angin-angin dalam badan. Sebab apa? Kita tak nak lah muda-muda lagi dah sakit kan. Jadi kita cuba atasilah sebaik mungkin. Okey. Caranya kita nak atasi dengan makanan yang bernutrisi tinggi. Nanti Kak Izzah share lah makanan apa yang sesuai untuk kita nak rawat gastrik kita. Okey. Yang pertama Kak Izzah nak beritahu angin. Sebenarnya tapak tangan kita pun Kak Izzah boleh tahu seseorang tu ada angin ke tak. Melalui tapak tangan je Kak Izzah boleh tahu dah. Jadi kalaulah Kak Izzah tahu tapak tangan dah banyak angin dalam badan, Kak Izzah syorkan tolonglah rawat secepat mungkin. Jangan biarkan angin tu lebih teruk ya. Nanti dia boleh mengganggu banyak masalah. Okey, berbalik kepada angin. Tapak tangan berangin ni ialah dia ada 3 nah. Pertama sekali kita panggil angin segah. Angin segah. Apa itu angin segah? Angin segah ini dia dah melibatkan masalah kembung perut, masalah nafas pendek, masalah cepat penat, masalah menyucuk-nyucuk ulu hati. Kadang-kadang makan sikit dah cepat kenyang. Kadang-kadang kerap sedawa, kadang-kadang perasan tak bila bubuh minyak-minyak kat mana-mana ya, tekan je, saya bubuh minyak kat sini, lagi sedawa tak habis-habis, angin keluar. Itu kita panggil masalah angin segah. Jadi peringkat awal angin segah lah, lama-lama lagi teruk lah kan. Jadi kalaulah kita perasan kita kerap sedawa, kita perasan kita cepat penat, kita ada perasan dah menyucuk-nyucuk ulu hati, kita perasan makan sikit tak banyak mana pun dah kenyang, pastikan anda jangan biarkan, mesti rawat. Itu adalah angin senggah. Dia boleh bawa kepada gastrik. Okey. Yang kedua ada angin darah. Angin darah ni lagi bahaya. Bahaya juga, bukan tak bahaya. Okey. Angin darah ni dia mempengaruhi emosi kita. Faham tak? Emosi, terutama sekali mak-mak, orang perempuan, dia akan mempengaruhi lah. Mak-mak selalu tu kalau dia melenting, cepat-cepat melenting tu, cepat-cepat marah tu, dia ada angin segah. Angin darah lah tu. Maksudnya dia mempengaruhi emosi, dia cepat naik marah, dia cepat naik stres. Dia itu adalah angin darah, dan emosi dia cepat terganggu. Terganggu sangat. Jadi kita tak boleh biarkan angin darah dia kacau lah dalam badan kita. Dan juga angin meroyan. Angin meroyan ni selalunya pada wanita lah, wanita yang dalam pantang. Jadi angin
angin darah ni kalau orang duduk dalam pantang, atau kita, atau anak-anak kita, atau mak-mak kita, atau sesiapa yang bersalin, pastikan emosi dia jangan terganggu, pastikan dia happy-happy selalu. Jangan bagi mereka murung, jangan bagi mereka tertekan, jangan jadi mereka terlalu stres. Dia akan mengganggu, dia akan boleh dapat angin meroyan. Bila angin meroyan dah berlaku dalam pantang, susah nak baik. Kebanyakan susah nak baik dan kebanyakan tak baik-baik. Kak Izzah ada 2 orang patient mak dia, 2 orang patient mak dia memang angin meroyan semasa selepas bersalin. Selepas bersalin tu ialah kadang-kadang suami tak indahkan dia, suami tak ambil berat dia, suami tak ambil kisah makan ke tak makan, suami tak ambil berat dia. Kerja rumah nak kena buat, anak sekolah nak kena buat, nak ambil tahun ni, nak ambil tahun ni, nak ambil tahun ni. Jadi dia tertekan, dia stres, dia tension sangat. Jadi bila dia duduk dalam pantang, dia stres tu, dia akan jadi macam meroyan tu, dia naik tu, dia macam tertekan, depress tu, dia akan mengganggu emosi dia. Dan ada orang sampai ketua. Kak Izzah ada 2 orang patient mak dia sampai ketua. Bila dah habis pantang, dia masih bercakap sorang-sorang. Kadang-kadang dia sedih sorang-sorang, kadang-kadang dia menangis sorang-sorang, kadang-kadang dia gelak sorang-sorang, kadang-kadang dia mengacau sorang-sorang. Itu adalah angin meroyan. Harap-harap anda tengok Kak Izzah ni, kalau duduk dalam pantang, tolong jangan stres-stres sangat, jangan murung-murung sangat. Para suami kalau tengok Kak Izzah ni dalam pantang, tolong jaga isteri sebaik yang mungkin, bagi isteri happy. Isteri nak tolong bagi, jangan dia macam orang kata minta tu tak dapat, minta tu tak dapat, kecuali tak ada duit lah ya. Dan jangan bagi dia tertekan. Maksudnya bantulah isteri kita tu dengan sebaik mungkin, buat kerja, tolong bantu dia buat jaga anak, tolong bantu dia masak ke. Kalau boleh bagi dia rehat sepenuhnya, jangan ganggu dia waktu pantang. Biarlah isteri kita duduk pantang secara happy, seronok selama 45 hari tu. Bukannya lama pun 45 hari dulu, 45 hari je. 45 hari tu nak kena jaga, sebab badan kita ni dah putus-putus urat, sendi-sendi kita dah sakit, dah rosak, dah keluar baby, dah orang kata tak sempurna lagi, tak macam anak dara. Jadi kita yang duduk dalam pantang nak kena jaga dia punya dalaman, di luaran dia tu, bagi kuat balik tenaga dia, bagi urat-urat susun-susun elok-elok balik, rahim dia, pencernaan dia tak kembang, semula jadi balik kedudukan asal. Macam itulah para suami tolong ambil berat pada isteri ya. Sebab apa? Kalau isteri sakit dalam pantang, Masya Allah, dia akan memberi long term lah dekat isteri dia tu. Jadi rugilah kita ya. Isteri kita jadi macam tu, rugi. Tapi macam pengalaman Kak Izzah sendiri, Alhamdulillah, Kak Izzah duduk dalam pantang memang goyang kaki. Bukan nak cakap besar tak, maksudnya Kak Izzah nak share, memang dalam pantang Kak Izzah jaga anak sahaja, anak dan diri sendiri sahaja. Sebab orang kata masa tu lah kita kena jaga diri kita sebaik mungkin. Jadi urusan rumah tu, anak-anak yang lain tu kita bagi kat suami kita. 45 hari je, bukan lama pun. Jadi kita gunalah masa untuk diri kita. Itu adalah angin meroyan sebab saya kita share. Dan juga lelaki kita panggil angin ahmar. Ada orang lelaki angin ahmar tau. Kita panggil dia angin pasang. Angin pasang. Angin pasang ni melibatkan bahagian lelaki lah. Jadi kena jaga jugalah ya. Itu angin darah. Yang ketiga adalah angin sendi. Angin sendi ni Kak Izzah Kak Izzah nak share, nak beritahu angin sendi ni ialah dia banyak mengganggu sendi. Dia banyak mengganggu sendi, banyak mengganggu pinggang-pinggang, dia banyak mengganggu tangan-tangan kaki kita kebas-kebas. Perasan tak mak-mak kita, opa-opa kita, kadang-kadang kita pun ya, dah umur baru 30-an, 40-an, tapi dah sakit lutut, dah sakit pinggang, dah sakit sendi, dah sakit tu, dah sakit ni, dah sakit ni, dah sakit tu, semua sakit-sakit. Masya Allah. Itu adalah angin sendi. Bila angin sendi ni, dia susah nak baik sendi, dia tangkap sendi dah. Itu mak-mak kita kadang bangun ya, kita tengok mak bangun pun pegang meja, pegang kursi. Masya Allah, kesiannya kita. Kadang-kadang kita tengok kan, sementara dia nak bangun berdiri tu, dia punyalah pegang betulkan diri dia nak bagi stabil balik ya. Sekejap ya, dia nak bersih pula tiba-tiba. Okey, masuk Kak Izzah, angin sendi dia tangkap saraf ya. Okey,
Hari ni tak buat nak sihat. Semua sikit lah kena hujan. Itulah jadi macam ni. Tapi tak apa, alhamdulillah okey lagi, boleh. Okey, angin seni Kak Izah cerita, angin darah Kak Izah cerita, angin segar Kak Izah cerita. So itu adalah angin. Kategori angin yang kena jaga. So berbalik kepada gastrik. Jadi gastrik pun ada 3 juga. Sebelum nak jadi gastrik, angin dulu. Yang Kak Izah cakap di kempung perut, apa lagi Kak Izah cakap tadi, menyucuk-nyucuk ulu hati, makan sikit cepat kenyang, ada ke arah gastrik. Okey. Jadi kalau angin gastrik ada 3 bahagian. Terbahagi kepada 3. So kena dengar betul-betul anda kategori mana. Anda kategori mana. Okey. Gastrik ringan dia ada 1 2 3. Gastrik ringan. Gastrik ringan ialah berlaku pembekakan di lapisan perut yang bersentuhan dengan makanan kita. Okey, 1 ya. Maksudnya sebelum nak jadi kronik tu, angin ringan ni dia bengkak dulu. Bengkak di dalam perut kita. Maknanya bila kita makan, makanan tu bersentuhan dengan makanan kita, kita akan rasa tak selesa, rasa macam pedih-pedih sikit ulu hati, kita rasa macam nak mual, nak muntah, dia rasa macam tu. Jadi kita dah rasa dah tak selesa dalam badan kita dah. Sebab apa? Berlaku pembekakan di lapisan perut yang bersentuhan dengan makanan kita, apa yang kita makan tu. Itu 1, kena faham ya. Yang kedua, angin berat. Angin berat ni ialah dah berlaku luka pun. Dah luka di lapisan perut. Maknanya perut kita ni, usus kita ni dah luka di dalam. Jadi bila dah luka di dalam, bila bersentuhan dengan makanan, apa yang kita makan, memang akan sakit, memang akan menyucuk-nyucuk, memang akan rasa macam bisa-bisa, memang akan duduk, orang kata, Kak Izah pernah dengar customer cakap ya, guling-guling. Dia kata sakit amat sangat. Dia kata, Masya Allah, dia kata Kak Izah, dia kata kalau saya gastrik Kak Izah rasa macam nak mati. Dia kata macam tu. Masya Allah, Kak Izah dengar pun takut. Itu adalah gastrik berat. Maksudnya dia dah tak boleh salah makan dah. Salah je makan, angin masuk dalam perut, makan lambat, terus menyerang dia. Jadi banyak dah orang kes macam tu yang dah dipakai Izah sampai berulang alik pergi keluar hospital. Jadi sebenarnya jangan susah hati, insya-Allah Allah jadikan penawar pelbagai penyakit sumber alam. Ya hebat ni ya. Jangan rasa kata boleh ke gastrik teruk ni boleh baik, insya-Allah boleh baik, yakinlah. Sesungguhnya Allah tu Maha Kaya, Maha Esa, Maha segala-galanya. Dialah menyakitkan kita, dialah akan merawat kita. Maksudnya sakit dia bagi, sihat dia bagi. Jangan cepat putus asa, okey. Itu adalah gastrik berat, okey. Maksudnya dah berlaku luka dalam perut kita, usus kita, okey. Yang ketiga adalah ulcer gastrik. Dah pergi ke ulcer dah. Kita panggil apa ulcer? Ulcer tu macam kanser usus lah. Ke arah macam tu lah. Lebih kurang ulcer lah ya. Ulcer ni bermakna luka yang dalam perut kita, di lapisan perut kita tu. Maksudnya ulcer di bahagian perut kita tu. Maksudnya dah luka perut kita tu, dah luka dah. Maknanya dalam perut kita ada luka. Tadi luka juga tapi tak teruk lagi. Ini dah luka dah. Orang kata asid dah keluar. Asid panggil asid H. coli tu dah keluar. Bakteria tu dah keluar. Jadi selalunya orang asal gastrik ni adalah selalunya doktor akan dapat kesan apabila dia buat test ataupun buat cek melalui muntah ataupun najis. Kadang-kadang doktor nak pastikan tahap mana lah gastrik dia tu, dia akan ambil muntah, pesakit, dia akan ambil najis, pesakit, melalui itulah dia akan cek. Jadi kat situ dia orang boleh tahu tahap ulcer gastrik. Jadi anda kalau tengoklah Kak Izah ni, ada salah satu yang ringan ke, yang pertengahan ke, yang berat ke, cepat-cepat rawat, cepat-cepat berubat, cepat-cepat cari penawar. InsyaAllah ada penawarnya. Okay. So kita nak share apa penawar dia. Okay, pertama sekali, orang yang ada gastrik kena faham ya, tolong ingat ya. Sebelum kita nak jadi gastrik, sebelum kita nak dapat angin dalam perut banyak, sebenarnya kena ingat fitrah Allah jadikan pada badan kita, organ kita, dia ada peranan dia masing-masing dah. Okay, jadi peranan perut kita adalah bekerja semasa waktu pagi. Jadi Kak Izah harap perut pagi ni fitrah Allah ya. Kak Izah belajar nutrition dengan guru Kak Izah, dengan doktor Kak Izah, dengan pakar-pakar perubatan. Fitrah perut kita waktu pagi dia bekerja. Memang tugas dia setiap hari, setiap pagi dia bekerja untuk memproses makanan dalam perut kita. Bayangkanlah setiap pagi
perut kita bekerja nak proses makanan, tetapi dalam makanan kita tak ada makanan. Jadi perut kita teruskan kerja dia untuk memproses, tetapi disebabkan tak ada makanan, dia proses-proses, dia memproseskan angin sahaja. Faham tak? Angin kosong. Jadi pada masa sama, lama kelamaan, berminggu, berbulan, bertahun, bayangkanlah kita makan kadang cepat, kadang-kadang tak makan, kadang-kadang makan lambat, kadang-kadang makan pagi cover untuk tengah hari, kadang-kadang hari ni makan pukul 8, besok makan pukul 9, kadang-kadang 9.30, kadang-kadang pukul 10.30, kadang-kadang pukul 11, kadang-kadang tak apalah, sekali harung lah pukul 12. Nampak tak? Okay. Itulah puncanya seseorang habis dapat gastrik. Mula-mula dia masuk angin je, lama-lama dah luka usus kita, dah apa ni, dah perut kita pun dah, lapisan perut kita pun dah luka, dah bengkak, jadilah kita panggil gastrik. Jadi kalau boleh selepas ni, tolong makanlah sarapan pagi ataupun breakfast lah setiap pagi seawal yang mungkin. InsyaAllah seawal yang mungkin cuba. Kalau boleh sebelum pukul 8. Ataupun sebelum pukul 8.30. Cubalah sebelum 8.30. Sebelum 8.30, kalau dapat pukul 8 lagi bagus. Tapi ada orang kata, kalau saya dapat pukul 7 boleh tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Kak Izzah kata jangan makan lewat, jangan makan lewat-lewat sangat, jangan makan rasa nak makan, rasa tak nak makan, tak payah makan. Jangan macam itulah. Kalau boleh, cuba konsistenkan. Kalau katalah tak lalulah nak makan pagi, dah biasalah, kena tukar sikap macam tu. Sikap yang macam tu jangan teruskan. Kalau boleh, kena setkan minda kita, insyaAllah sesibuk mana sekalipun, sekelang kabut macam mana sekalipun, cuba konsistenkan makan pagi. Paling cepat pukul 7 pun tak ada masalah, nak pukul 8 pun tak ada masalah, dan kalau boleh sebelum pukul 8.30. Okay? Kalau kata tak lalu nak makan, makanlah kurma. Tak lalu nak makan kurma, makanlah biskut. Tak lalu makan biskut, makanlah oat. Kalau tak lalu nak makan oat, makan apa? Nestum, makanlah nestum. Semua tak lalu tak. Kalau tak lalu kot, kan? Masya Allah, menu banyak lah. Cari je menu hari ni Google nak makan apa. Tapi tak adalah jual pagi-pagi buta kan. So kita boleh cicahlah roti dengan air ke, cicahlah biskut kering ke dengan air ke, ataupun makan nasi semalam tadi yang lauk ada lagi semalam pun boleh, tak ada masalah. Jadi apa kita nak share, cuba tukarkan PN kita tu. PN tak suka makan, bagi suka makan. PN suka makan lambat, tukar kepada makan cepat. Lama tak guna bahasa PN. Tiba-tiba teringat PN itu adalah bahasa kampung tau. Bahasa kampung Kak Izzah, orang Taiping. Memang guna PN tu macam sikap kita, sikap yang tak nak berubah. Kita kena berubah lah itu. Jadi cuba ya, insyaAllah boleh, sebenarnya boleh. Jika kita dah ada gastrik, macam mana nak rawat? Okey, boleh. Orang yang ada masalah gastrik, yang ada masalah gastrik, kita cadangkan amallah minyak zaitun, amallah susu gastrolek, amallah kurma, amallah minyak habatus sauda dan madu yang dah ada gastrik. Sebab makan ni adalah yang bernutrisi tinggi, khasiat yang banyak. Dia akan merawat luka-luka kita, merawat kebengkakan kita, merawat yang dalam ni kita tak nampak. Secara orang kata dengan mata kita tak nampak, tapi kita tahu fungsi dia tu dah merawat masalah dalaman kita. Jadi ambillah setiap hari, bangun pagi minyak zaitun. Selepas makan minyak zaitun, makanlah minyak habatus sauda. Lepas tu kita makanlah madu. Kenapa Kak Izzah suka makan madu? Madu adalah untuk usus. Untuk usus. Pastikan madu asli original yang tidak ada gula tambahan, tidak ada gula merah tambahan, tidak dicampur. Pastikan madu asli. Okey. Yang seterusnya tadi gastrolek, sarapan dengan gastrolek pula. Selepas dah makan minyak zaitun, selepas dah makan minyak habatus sauda, selepas makan madu, okey, setengah jam selepas tu makanlah susu gastrolek untuk sarapan. Dan lepas tu boleh makan benda-benda yang ringan-ringan pun tak apa dah. Tak semestinya makan berat-berat. Makan ringan pun tak apa. Cuma Kak Izzah nak bagi tip tolong tip ya. Orang yang masalah gastrik, jangan makan makanan yang berproses. Ingat, tolong ingat. Makanan atau elakkanlah makanan berproses seperti apa? Roti, biskut, roti canai. Apa lagi?
Apa lagi Kak Iza lupa? Yang berproses seperti berpeluntur juga, iaitu tepung-tepung yang berpeluntur. Jangan makan. Kalau boleh, ada banyak lagi sebenarnya. Berpengawet, terutama pengawet lah ya. Kena elakkan makanan yang macam-macam tu. Jadi orang kata, habis nak makan apa? Sebenarnya kan banyak. Allah bagi makanan banyak kat kita, cuma kita kena tahu. Macam Kak Iza cakap tadi, makanlah kurma, makanlah oat yang tak ada gula, makanlah nestum yang tak ada gula, makanlah apa nama lagi, Kak Iza lupa. Allahu Akbar, Ustaz Sayyidina Muhammad. Ada lagi Kak Iza lupa. Maksudnya makanlah benda-benda macam tu. Nasi boleh tak ada masalah. Lebih baik nasi. Kalau tak ada makanan kuih, tak ada nak makan apa sama tak ada makanan, sebab semua makanan yang kuih-kuih tu semua ada gula. Betul tak? Yang bergula. Jadi kurangkanlah yang macam itu. Cuma makan nasi. Nasi memang dia karbohidrat tinggi, tetapi kalau kita makan sikit tak ada masalah. Boleh, dia akan memberi tenaga ke kita balik. Jadi makan nasi, apa-apalah yang boleh ya. Pastikan jangan ambil yang berproses lah. Berproses jangan ambil ya. Okey, itulah nombor 1. Kedua, jangan lupa ambil minyak zaitun dan gastrolek waktu pagi. Nanti dia kata, mana boleh makan minyak zaitun? Minyak zaitun kan berminyak. Okey, adik kakak semua dengar dulu, minyak zaitun memang berminyak, tetapi dia adalah daripada sumber minyak yang berkhasiat, sumber minyak yang tak ada kolesterol, sumber minyak yang tak memberi kemudaratan. Kena faham. Jadi Kak Iza galakkan, ambillah setiap pagi minyak zaitun, minyak gastrolek, dan malam sebelum tidur minyak zaitun dan gastrolek setiap hari. InsyaAllah anda boleh lama-lama perut anda akan selesa. Baru-baru memang tak selesa, tapi lama-lama akan selesa. Nanti dia orang cakap susu doktor kata tak boleh makan. Yes, betul. Banyak susu yang tak boleh makan. Sebab apa? Susu ada tambahan gula. Tapi yang Kak Iza share dekat sini, susu tak ada gula. Ini susu yang diperbuat daripada Prof khas untuk masalah gastrik. Tadi Kak Iza makan minyak zaitun dahulu, lepas tu makan susu gastrolek. Sebab dia tidak mengandung gula, tetapi Prof ambil gula tu daripada tumbuh-tumbuhan seperti buah jagung, seperti jagung. Faham tak? Maksudnya kebanyakan susu semua ada gula. Kalau kita tengok dalam pasaran semua sudah ada gula. Tetapi insya-Allah yakinlah anda, susu yang gastrolek Kak Iza cakap ni adalah susu yang tak ada gula putih, tapi doktor ambil dari buat ataupun ambil daripada jagung. Maksudnya dia selamat dimakan oleh sesiapa sahaja. Malah Kak Iza masa mengandung dulu, anak pertama dulu memang Kak Iza makan gastrolek tu. Tapi Kak Iza nak share, kena hati-hatilah memilih yang mana boleh makan, yang mana tak boleh makan. Kita kena pandailah manage diri kita nak sihat kan. Jadilah amalan yang bernutrisi tinggi tu kerap supaya dia membantu mencantik, membaiki usus kita yang dah luka. Okey. Di sini juga Kak Iza cakap tadi, boleh ambil apa? Minyak habatus sauda. Sebab minyak habatus sauda dia memang boleh untuk rawat masalah usus dan masalah angin. Masalah angin dan usus. Ramai orang kata makan minyak habatus sauda sedawa-sedawa. Ya, betul. Sebab habatus sauda adalah kategori herba. Bila herba tu bila kita makan, dia akan membuat angin dalam badan kita. Jadi janganlah takut kalau makan habatus sauda sedawa je. Tak apa, sebab dalam badan kita kan banyak angin. Jadi bila kita makan herba, dia keluarlah angin tu. Baguslah. Tak adalah angin penuh dalam badan kita kan. Sebab Kak Iza pernah buat masa dulu. Kak Iza pandai juga akupuncture. Kak Iza belajar. Bila pelanggan datang kat Kak Iza tekan bahagian ibu jari. Sebab Kak Iza beritahu kalau nak tahu seseorang tu ada masalah usus ke tak, Kak Iza boleh diagnos tapak tangan dia. Kak Iza boleh tahu dia ada masalah usus. Tetapi dalam keadaan sekarang PKP, masih dalam COVID, Kak Iza tak sentuh orang, tapi Kak Iza tengok melalui luaran sahaja. Tanda menghormati. Nanti kita sentuh tak selesa pula kan. Jadi Kak Iza tak sentuh, tapi kita tengok melalui tapak tangan. Bila Kak Iza buat akupuncture, Kak Iza boleh tahu, dan bila Kak Iza sentuh bahagian tu, Kak Iza boleh tahu. Jadi ini alhamdulillah apa yang guru Kak Iza ajar kepada Kak Iza, alhamdulillah Kak Iza boleh gunakan untuk pasien-pasien datang kepada Kak Iza ya. Tapi keadaan sekarang berbeza sikit lah daripada dulu, tak boleh nak pegang-pegang lah ya. Okey. Yang kedua, kenapa Kak Iza suruh makan madu? Masya Allah, sebenarnya madu adalah memang bagus untuk usus.
Madu boleh melegakan luka di perut. Madu boleh boleh melegakan atau merawat masalah usus yang telah luka, yang Kak Izzah cakap tadi. Bengkakkan luka di lapisan perut kita, boleh dirawat dengan madu asli. Masya Allah, tolonglah makan madu, pastikan madu asli. Jangan campur, jangan makan madu campur. Kalau tak dapat ataupun kalau tak tahu confirm asli tak asli, tolong jangan makan. Pastikan dapat yang asli sahaja. Okey. Dan lagi kalau nak cepat lagi, nak bagus lagi, ambillah cukatin untuk yang masalah gastrik. Kenapa nak makan cukatin sedangkan cukatin masam nanti dia orang kata tu Kak Izzah? Sebenarnya cukatin memang cuka kan, memang masam, tetapi cukatin ni dia tidak tajam dan tidak panas, dan dia tak akan mengganggu usus kita. Malah buah tin adalah bagus untuk gastrik. Tetapi kalau kita tak ada buah tin, kita boleh ambil cukatin dengan cara campur dengan air, kita campur dengan madu sikit, kita minum selepas makan tengah hari dengan lepas makan malam. InsyaAllah gastrik anda lagi cepat baik. Lagi cepat baik. Dia akan merawat, dia buang asid dalam badan kita tu. Peranan cukatin ialah dia boleh menaturalkan median berasid dalam perut kita. Itulah function cukatin. Dia boleh menaturalkan secara semula jadi badan kita yang penuh asid tu, yang Kak Izzah kata asid poli tu, dalam perut kita. Masya Allah, sangat bagus. Itu sebab orang yang ada masalah asid urik tinggi, Kak Izzah galakkan ambil cukatin setiap hari 2 kali. Urik asid tinggi, kalau kita biarkan, dia boleh datang gaul, boleh jadi arthritis, boleh jadi toksin, boleh jadi orang kata badan kita lemah, lesu, letih, macam tak bermaya, macam orang kata buat kerja sikit cepat letih, cepat sikit sebab apa? Toksin. Tujuan kita makan cukatin untuk apa? Nak buat pembersihan, nak menaturalkan uric acid tu, nak buat detox. Itulah kelebihan cukatin. Sebenarnya ada lagi makan suplemen lain boleh jadikan rawatan untuk cukatin seperti pati delima. Sebab pati delima kaya dengan vitamin C, dia boleh menguatkan sistem imuniti kita. Bukan delima je, macam minyak zaitun dia menguatkan sistem imuniti kita, minyak habatus sauda boleh menguatkan sistem imuniti kita, dia boleh menjaga sistem paru-paru kita, membaiki sel-sel pencernaan kita yang ada masalah pencernaan yang sembelit tu, boleh insya-Allah dengan izin Allah. Tapi kita kena beramal. Dan dalam keadaan sekarang yang masih Covid masih ada ni, kita kenalah kuat sistem imuniti kita. Dengan cara makan minyak habatus sauda, minyak zaitun setiap hari insya-Allah. Macam kita cakap tadi, gastrik pun sama, kita kena amal lah masalah, kita kena amal lah makanan yang macam tu, yang bagus sihat tu. Sebab kalau gastrik kita biarkan dia lebih teruk, nanti sampai satu peringkat kena makan bubur nasi saja. Nanti satu peringkat makan bubur nasi saja. Masya Allah, kita tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, rugi tak? Sangat-sangat rugi. Okay, jadi kena jagalah ya, supaya tak lebih teruk ya, tak lebih teruk. Okay. Itulah apa yang Kak Izzah nak share hari ini. Semoga sedikit manfaat untuk anda. Dan Kak Izzah harap jika anda nak Kak Izzah bantu macam mana rawat gastrik, boleh hubungi Kak Izzah insya-Allah di nombor yang Kak Izzah cakap tadi, 019-464-0167. Pastikan anak anda breakfast awal seawal yang mungkin ya. Kalau boleh ya. Kita cubalah sebaik yang mungkin kan. Nak buat macam mana, bukan budak-budak boleh paksa macam tu, tapi kita kena beritahu pada mereka bahawa sarapan pagi tu sangat penting. Sangat penting sarapan pagi. Jangan lengah-lengah kan, kalau boleh. Itu sebab kita jadikan amalan sehari makan minyak zaitun. Sebab bila kita makan minyak zaitun, dia akan memberi badan kita lebih selesa, usus kita lebih selesa, sihat, lebih sihat. Jadi insyaAllah kita amal lah benda-benda ataupun makanan-makanan yang baik, bernutrisi tinggi ni untuk jaga kesihatan kita. Sebab kalau kita dah kena gastrik, mungkin orang kata kalau kita biarkan dia akan lebih teruk. Okey. Ada orang tanya juga, macam mana nak tahu yang dia tu ada masalah gastrik? Maksudnya pedih ular hati tu gastrik lah. Kadang-kadang malam, kadang-kadang pagi, tak tentu masa. Maksudnya macam tu. Dan juga kadang-kadang perut rasa sebu, itu pun nak jadi gastrik dah. Kadang-kadang jeluak sana, rasa nak jeluak, rasa perut kembung-kembung, itu gastrik. Dan rasa nak buang air besar, tapi bila buang air besar keluar cair saja, keluar angin saja, itu pun gastrik.
Dan pernafasan kita selalu sempit, susah nak nafas. Tidur tak lena, suka berjaga malam, tidur tak selesa, orang tidur berdengkur, kita masih duduk kiri kanan tak lena-lena. Lepas tu kita akan terasa apa, lapar saja nak makan. Tu gastric. Dan kadang-kadang boleh membuatkan berat badan kita turun. Okay? Tapi apa kita nak share, orang yang ada masalah gastric kena ambil makanan sikit-sikit tetapi kerap. Dia kena ambil antara 4 kali hingga 6 kali tetapi dengan kadar yang kerap. Dengan kadar yang sikit-sikit. Maksudnya pagi breakfast sikit, okay? Pukul 10-11 makan sikit, tengah hari makan sikit, petang makan sikit. Cuba adjustkan kepada 6 kali lah. Okay? Kalau 6 kali okey. Contohnya 8, pukul 10, pukul 12. Okey. Pukul 12 kan? Pukul 3, pukul 6 dan malam. Jadi 6. InsyaAllah bila 6 kali kita buat makan sikit-sikit, perut kita tak meragam, tak sakit. Tapi kalau kita tak makan, maksudnya angin dah masuk, dia dah tendang luar hati kita, dia dah senakkan pernafasan kita. Jadi mulalah kita duduk tak selesa, senak muntah, meloya dah keluar dah, air liur pun dah keluar dah, dan kita akan sakit amat sangat. So tolong jaga diri anda sendiri. Okey. Sebelum ni kita cakap kalau jantung kena jaga. Hari ni kita cakap pula gastric kena jaga. So harap kita boleh mula daripada sekarang. Kalau yang tengok dah Kak Izzah ni, mudah-mudahan insya-Allah Allah bantu kita semoga kita sihat seperti dahulu kala. Okey. Yang hanya sakit itu saja, mohon maaf daripada Kak Izzah jika salah silap. Yang baik itu idea daripada Allah SWT. Yang tak baik itu daripada kesilapan Kak Izzah sendiri. Kak Izzah mohon maaf. So Kak Izzah harap jaga diri anda, jaga family anda dan jaga anak-anak anda supaya semua kita sihat. Yang penting jaga SOP. Jangan lupa basuh kerap tangan. Jangan terdedah kepada orang terlalu ramai. Walaupun sekarang ni banyak orang nak keluar-keluar dah, tapi kita kena jagalah ya. Pakai mask ya, macam mana kan. Pakailah apa-apa yang patut untuk lindung diri kita sendiri ya. InsyaAllah kalau dipermudahkan secara urusan ada banyak umum, besok kita jumpa lagi di waktu yang sama insyaAllah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.